para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada hasil penulisan Osman BK dan diolah semula oleh Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Apabila Telur-telur itu meletup. Kisah ini bermula ketika saya baru beberapa bulan bernikah dan menetap di kuartus TLDM Lumut. Aku menjejakkan kaki di Lumut pada 2 Mei 1982. Langkah permulaan untuk satu perjalanan. Aku bernikah pada 26 Januari 1985. Bersanding pula keesokannya 27 Januari 1985. Dan itulah nombor plate motor Kapcai-ku PBD 2627. Ayahku tak setuju untuk kami bernikah mengikut perkiraan bulan Jawa, tapi aku teruskan juga. Terima kasih kepada abangku kerana sudi hadir di majlis perkahwinanku mewakili ayah dan emak. Waktu bernikah, teruk jugalah aku diuji oleh Tok Nek, iaitu Oyod. Depa yang masih mengikut adat lama sebelum bernikah. Selepas bernikah, Tok Nek tu jadi baik pula. Selepas bernikah, dapat kuartus di LDM Lumut Blok A2, Unit 305. Isteri bertugas di Mindef KL dan bertukar pula ke Sungai Nyo, Butterworth. Hampir setahun duduk berasingan, jadi aku menjadi weekend husband yang setiap hujung minggu naik bas dari Lumut ke Butterworth atau naik motor Kapcai meredah waktu malam balik ke Butterworth. Baru menikah lah katakan. Lautan dalam sanggup direnangi. Motor tu pemberian pak mertua yang garang tapi berhati mulia. Perjalanan mengambil masa 4 hingga 5 jam tanpa highway waktu tu. Lumut di era 80-an adalah tempat pembuangan daerah para pesalah. Hei, macam-macam orang ada. Terletak di hulu sunyi sepi, gelap berhutan tapi hijau dan nyaman. Ketika pertama kali isteriku tiba di Lumut, dia sedang mengandung 2 bulan. Konon-konon, bila bertemu di hujung minggu, kami keluar sebelum maghrib untuk membeli keperluan dapur di Setiawan yang kira-kira 7 batu dari kuartus kami. Naik motor sambil bergembira lah. Yang aku ingat malam tu, hanya beli 1 kret telur 10 biji serta roti dan sausage. Balik semula ke rumah siap pusing 1 pengkalan Lumut. Itulah pertama kali isteriku sampai ke Lumut. Hari dah nak masuk maghrib. Aku bergegas laju balik, tapi tak disangka berjumpa pula seorang kawan rapat iaitu anak Ustaz Ismail, di mana Ustaz Ismail ini adalah ayah angkat isteriku. Ustaz yang pernah mengubat dan berlawan dengan beribu-ribu jin kafir yang menjaga seorang gadis kurang sioman. Akhirnya, dengan izin Allah, dia berjaya mengubatnya dan terus menjadi isteri muda seperti janji ayah perempuan tu. Dan pernah satu ketika mengubatkan isteriku mengeluarkan asap dan kelihatan 3 ekor buaya berbadan manusia melalui ibu jari isteriku. Sembang di persekitaran kubur Islam pengkalan TLDM dan Tokong Lama, Cina, yang dijaga oleh Dewi Laut di situ. Ini kepercayaan orang Cina lah. Hampir 10 minit dan ketika azan sedang berkumandang, secara tiba-tiba rakanku itu menyuruh kami berdua balik segera kerana terasa ada sesuatu yang kurang selesa. Sesampai di kuartus, aku menyuruh isteri terus naik lift ke tingkat 3, sementara aku memakir motor di tempatnya. Masa menongkat motor ni lah, aku terpandang telur dalam bekas tadi meletup satu persatu di bakul motor. Dari 10 biji, hampir 6 biji yang pecah di hujung dan berlubang sebesar duit 10 sen.
Kerana masih dalam bekas, aku tetap bawa balik ke rumah lah. Menaiki tangga ketiga-tiga, dan ketika hampir sampai di rumah, kelihatan isteriku hanya termenung di tangga. "Kenapa tak masuk lagi?" tanyaku. "Takut," jawabnya ringkas. Lalu aku ambil kunci dan membuka pintu rumah. Setelah selesai mandi dan kami terus bersolat, makan bersama dengan apa yang dibeli tanpa mengusik telur-telur yang pecah ketika di motor tadi. Lepas makan, aku terus masuk ke bilik tidur dan duduk di hujung katil, mengajak solat isyak bersama. Tapi dia sekadar diam dengan lirikan mata yang tajam merenungku yang bersolat sendirian di sebelahnya. Selesai solat, tiba-tiba rasa tengkuk meremang. Isteriku tiba-tiba menyeringai tertawa sambil menghilai. "Engkau siapa?" tanyaku padanya. "Akulah Dewi Laut, penjaga pantai di tokong itu," jawabnya selamba. Suaranya dah berubah menjadi garau. Lalu aku pergi ke rumah jiran berhampiran bagi membantuku memegang isteri jika terjadi sesuatu. Jiran kami, suami isteri yang berbadan besar, segera datang membantu, dan tak kala mereka cuba memegang isteriku, kedua-duanya diangkat selamba je. Lantas, suami jiran itu menasihatkan aku agar memanggil seseorang yang pakar dalam bidang gangguan ni di kampung berhampiran yang hanya tak sampai 2 kilometer dari kuartus kami. Walaupun tak kenal dan tak tahu rumah, tapi Allah permudahkan juga. Mendapatkan nenek tua itu, Tok Ngut, bukan nama sebenar. Redah mencari rumahnya, dan bila jumpa tanpa banyak bicara terus membawanya balik ke rumah. Sesampai di rumah, isteriku dah mula menjerit-jerit ketika melihat nenek tua tu. "Kenapa dok kacau dia? Pergilah keluar dan jangan ganggu mereka," mohon nenek tua tu. "Aku boleh keluar, tapi dengan satu syarat," permintaan darinya. "Apa syaratnya?" tanya nenek tua tu. "Aku nak anak dalam kandungan dia," jawabnya selamba. Melompat beruklah aku mendengar permintaannya tu. Berkeras tak mahu memenuhi permintaan yang mengarut tu. Pujuk-memujuk berlaku. Akhirnya dia mengalah dan meminta pula telur yang pecah dalam bekas 6 biji tu. Punyalah marah aku, lantas berlari ke dapur dan berlari keluar ke tong sampah dan membuang kesemuanya. Bila balik semula ke tempat isteriku, aku terus cakap, "Semua aku dah buang. Hang nak apa lagi?" Nenek tu sambil berkumat kamit terus memicit ibu jari kaki isteriku. Sakit! Jeritnya kuat memecah kesunyian suasana malam tu. "Nak keluar tak?" tanya nenek tua. "Baik, tapi ada syarat lain. Aku nak kambing hitam panggang seko dihantar ke tokongku," pinta dia lagi. "Banyak kau punya kambing hitam?" jerkahku dan menyuruh nenek tua tu tekan lagi ibu jari kaki isteriku. Akhirnya dia menyerah kalah dan akan keluar. Tapi di saat-saat nak keluar pun bagi amaran kat kami berdua. "Ingat kau jangan lupa, satu hari nanti kau mungkin terlupa bila lalu kawasan aku," ancam makhluk itu. Dari bilik tidur isteriku merangkak seperti seekor buaya dan terus ke pintu hadapan yang aku buka hanya seinci. Takut dia keluar dan lari. Sesampai di pintu, isteriku terus pengsan. Nenek tua malam tu aku suruh tidur di rumah dan membuat air penawar untuk diminum dan dimandikan. Pesanan dari nenek tua tu, apabila isteri sedang mengandung,
jangan bawa keluar waktu maghrib dan malam-malam buta, kerana orang mengandung ni harum baunya dan suka diikut oleh benda-benda halus balik ke rumah. Jika terpaksa keluar juga, bawalah gunting atau paku, letakkan pada sanggul rambut. Itulah pesanannya. Zaman lah ni, orang-orang muda nak percaya ke petua-petua tu? Tak tahulah percaya ke tidak kan? Sekian.